Dan apa yang lagi menarik adalah selepas perkahwinan tu berlaku, besoknya Abang Man mendadak kaya paku ni. Kenapa dia bagi saya paku ni? Saya nampak paku ini sangat-sangat aneh. Waktu mula-mula saya keluarkan paku ni dia berbalut dengan kain kuning. Kain kuning dia, dan ada serpihan daging kering yang ada dekat paku. Paku ni memang sangat-sangat busuk. Man diikat dan isteri beliau dirogol, dan selepas dirogol dibuang di gaung. Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita pada hari ini di channel YouTube Mr. Adam Official. Saya nak ambil masa 1 saat untuk melihat wajah-wajah anda semua yang sentiasa support video-video daripada channel Mr. Adam Official. Saya sangat bangga kerana anda semua, dan kerana anda lah Mr. Adam Official capai semuanya di sini. Terima kasih banyak-banyak. Saya bersyukur kerana anda berikan saya peluang ini. Untuk di episod yang chapter 4, kita boleh lihat gangguan di office ini. Ramai yang tanya macam mana keadaan, adakah semuanya dah kembali pulih. Alhamdulillah, semuanya telah pun kembali pulih. Dah diubat. Saya panggil ustaz yang berdekatan di sini untuk bantu saya bersihkan kawasan ini. Alhamdulillah. Dan sebenarnya benda tu bukannya datang dari Jesnita, cuma ia dah pun medium pergi ke arah Jesnita. Dan Alhamdulillah kita dah pun percaya buang benda tu jauh dari sini. Syukur Alhamdulillah sangat-sangat. Dan itulah sedikit sebanyak gangguan yang telah berlaku di sini, dan syukur saya pun sekarang dalam perubatan, InsyaAllah dah semakin baik. Cuma ada satu benda yang sangat menyedihkan lah. Maknanya dalam kejadian ini saya kehilangan orang-orang terdekat saya. Siapa tu saya tak nak reveal sangat. Yang tahu. Dan yalah, benda tu bukan hanya berlaku di sini dan mengganggu semua urusan-urusan kerja saya, bisnes saya, dan juga yalah, mengganggu orang-orang yang cuba baik dengan saya dan juga rapat dengan saya. Tapi saya percaya rezeki Allah SWT sama juga macam mana anda support saya di YouTube ini. Saya percaya rezeki Allah SWT. Allah SWT berikan saya peluang dari anda semua untuk saya berkarya, dan syukur sangat pada saya. Walaupun channel saya kecil, tapi saya mempunyai hati-hati besar yang sedang menonton ini di samping saya. Itu saja. So untuk part studio ini kita dah bersihkan. Ini penceritaan yang sangat-sangat menyeramkan pada saya lah. Kita mesti pernah disajikan dengan filem-filem seperti Paku Pontianak. Cerita ni memang sangat famous lah. Paku-paku tentang Pontianak yang dipaku dan menjadi wanita yang sangat cantik. Kenapa benda ini saya ambil dan saya ceritakan? Apabila saya pergi ke Perak, terowong Perak tu
saya pergi tu. Waktu tu saya ada pergi ke satu kampung. Kampung ini sepatutnya ada satu video sebelum terowong tersebut dan sebelum Gerabak. So dekat situ saya ada berjumpa dengan ketua kampung, penghulu dan juga penduduk-penduduk setempat dan juga beberapa owner kedai makan kat sana. Jadi waktu saya nak explore kawasan tu pun kawasan sejarah, dan setelah saya berkaji, saya pergi kat sana 3 hari 2 malam. Jadi daripada hari pertama tu saya dah kaji semua, dah selesai, dapat info-info, penceritaan-penceritaan orang kampung, dan selepas itu saya pergi ke lokasi tersebut, pergi pantau, dan seterusnya saya fly drone, saya cari lagi info-info, gali lagi info. Waktu tu saya ada bawa MD metal detector. Ada beberapa benda yang saya dapat juga, seperti batu berbentuk seperti batu tapi emas 999. Waktu tu dekat situlah saya jumpa emas tersebut, dan selesai semua. Okey, ada beberapa benda yang terjadi lah, cuma saya ignore sebab saya nak fokus untuk konten saya. Dan hari pertama tu, end of the hari pertama tu, saya ada nampak satu orang ni. Kalau kebiasaan orang-orang yang kurang sioman ni, dia akan diganggu oleh budak-budak kecil, dan juga orang penduduk setempat akan asingkan mereka. Tapi apa yang berlaku dengan satu orang ni, saya letakkan nama dia sebagai Abang Man. Okey, Abang Man ni dia adalah orang yang kurang sioman. Yalah, pada saya orang yang baru datang ke sana, ke kawasan mereka, saya lebih kepada menjaga etika dan juga adab saya lah. Jadi walaupun dia orang kurang sioman, saya tetap hormat dia. Dia datang, waktu tu saya dekat kedai makan, dekat meja depan. Dia datang jumpa saya, dia tengok saya. Dia bukan macam orang gila yang lain, datang tengok kita kacau ambil makanan kita. Tak, beliau duduk di sebelah kiri saya, dan duduk macam ni, macam gini dia duduk sini, dia termenung. Tapi kita nampak lah dengan rambut dia kusut semua. Kita boleh bezakan orang sioman dengan orang kurang sioman. Waktu tu saya tengah makan mie goreng, dan beliau order dia cakap dengan Pak Majid. Dia cakap, Pak Majid, teh ais, roti telur, dia cakap gitu. So saya baru saya macam buat normal je, saya makan. Tapi apa yang agak aneh dekat dia ni, walaupun dia macam tu, baju dia macam berat gila, macam kotor sangat-sangat, macam lumpur, tapi dia tak berbau busuk. Dia tak bau busuk. Busuk dia tak menyengat langsung. Dia tak ada bau pun. Bau dia bau kasturi lah. Okay. Jadi saya pun makan, dia pun makan. Lepas tu dia terus gerak. Dia terus belah macam tu. Jadi saya macam bisa cakap tak apalah. Saya cakap dengan pakcik tu, pakcik saya bayarkan lah. Tak apa nak, dia cakap. Nama dia lah Man ni, dia memang macam gini, dia memang kurang sioman. Jadi kita orang kampung semua dah kenal dia. Memang dia ni memang sangat terkenal. Jadi kat situ saya, pada dalam pemikiran saya, mungkin dia ni terkenal sebab dia orang kurang sioman. Jadi saya cakap, okey lah pakcik, tak apa. Jadi dia tak terima duit saya untuk bayar makanan Man tadi. So saya dah selesai, saya keluar, saya pergi ke homestay saya lepak, saya rehat. Lepas itu pergi explore pada waktu petang di kawasan tersebut. Selesai semua, saya dah fly drone. Saya tengah fly drone tu, kereta saya kat tepi. Saya nampak Abang Man ni datang. So saya tengok drone saya dekat atas ni, dia datang, dia jalan, dia pusing. Lepas tu dekat situ, dia kawasan ni area gunung. So ada tandahan air ataupun air tumpahan air gunung lah. Dia mandi kat situ. Mandi saya pun saya sambil nak gelak pun ada, tapi saya cakap biarlah dia kan, saya fly semua. Dia ambil baju dia cuci kereta saya, dia lap kereta saya semua, dia lap. Dia cuci yang macam car wash, dia cuci. Memang saya ada car wash, saya adalah owner car wash. So saya nampak cara dia cuci kereta tu bukan macam orang kurang sioman tau. Memang betul-betul profesional tau. Cara dia lap semua kan, macam dia dah cuci tu. Lepas tu dia siap lap lagi pakai kain baju dia lagi. Dia ada bawa 2 helai kain, satu macam selendang, satu macam baju lah. So yang dia lap pakai air tu, dia pakai selendang dia. Lepas tu baju tu dia kering, dia lap. Kereta tu memang berkilat time tu. Saya macam lepas tu saya dah settle semua. Bang, nama siapa kan? Lepas tu dia cakap lah nama sebenarnya, yang saya mentionkan Man ni, saya tak nak mention nama tersebut. Dia cakap dengan saya, dia berbual dengan saya, dia cakap buat apa.
Saya cakap saya buat penggambaran kat sini untuk kaji beberapa benda yang tidak dapat dirungkai oleh orang-orang luar. Kami sendiri cuba untuk merasai kawasan ini. Dia cakap, oh baguslah, baik-baik. Dia cakap. Lepas tu dia terus pergi tau. So, memang kat situ saya punya hati rasa macam dia ni sangat lain, orangnya lain. Dan selepas itu saya dah selesai explore pada waktu petang. Waktu malam tu saya datang ke kedai Pak Majid lagi untuk makan malam, sebab dekat homestay saya tak ada makanan. So saya makan selesai, Abang Man ni datang kat saya, duduk tempat mana yang dia duduk dan juga saya duduk. Dia datang kali ni berbeza. Beza, kenapa saya cakap berbeza? Dia ada serahkan satu benda dekat saya. Benda ni memang sangat-sangat, macam mana cakap, korang dapat barang daripada orang korang siuman, so korang macam tak fikir banyak tau. So macam ambil je lah, tak nak dia mengamuk ke apa kan, kita tak nak. Sebab saya pernah alami benda ni, so saya, tapi dia ni lain sikit. So dia bagi, dekat situ saya ada backcam dulu saya, background. So dia, barang tu dia selit je terus masuk ke dalam background saya, pop dia masuk, lepas tu dia jalan. So cakap apa salah baca ni. Tapi saya time tu memang kebetulan time dia dah jalan tu, saya tersenggol air saya, so air saya jatuh. So saya dah terus hilang fokus apa yang ada dekat dalam background saya. So saya dah selesai, saya lap semua, saya cakap minta pakcik tu minta maaf, saya bayar, dan saya pergi ke homestay. Selesai di homestay, saya dah charge semua barang. Saya masih tak tengok sebab dia dekat belah tepi tau. Saya dah charge semua, saya tinggal. So saya pergi explore pada waktu malam. Pada waktu malam dekat kawasan itu saya dijumpa satu pakcik yang sangat pelik. Pakcik ni dekat keadaan yang sangat berbahaya, jalan yang berbahaya, tapi pakcik ni berjalan tanpa torchlight, tanpa tongkat. Dia jalan seorang-seorang diri, jalan. Bukan Abang Man tapi pakcik ni. So pakcik ni cakap, kau buat apa kat sini? So saya cakap, saya saja datang sini untuk meneroka lah kawasan ini dan untuk merasai pada suasana malam kat sini. Pakcik cakap, okey tak apa, baik-baik. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini adalah pendinding. Pakcik tu cakap macam tu, lillahi ta'ala. So saya cakap, ya pakcik, terima kasih pakcik atas pesanan dan juga beberapa doa yang dia bagi kat saya lah. Lepas tu saya pun jalan, saya tak fikirlah tu orang bunian ke apa ke tak. Sebab pada saya mungkin tu orang penduduk setempat, orang-orang asli yang kat situ. Lepas tu saya teruskan eksplorasi, selesai semua. Pada besok paginya saya dah nak gerak. Maknanya malam tu dah settle, dah selesai eksplorasi semua. Saya pergi sarapan lah. Sarapan tu saya baru ingat dekat background saya ada benda. Sebab waktu tu pagi tu saya ingat saya nak ambil berkabus lah, berkabus. So saya ambil, saya nampak, saya jumpa, dia bagi saya benda ni. Benda ni lillahi ta'ala memang dia punya. Okay, benda ni, ini adalah potongan Yasin. Inilah yang diberikan saya. Okey, apa yang lagi buatkan saya terkejut, anda lihat paku ni. Kenapa dia bagi saya paku ni? Dan benda ni buatkan saya stay lagi dekat kawasan itu lagi 1 hari 1 malam. Sebab saya nampak paku ini sangat-sangat aneh. Waktu mula-mula saya keluarkan paku ni dia berbalut dengan kain kuning dia, dan ada serpihan daging kering yang ada dekat paku ni. Waktu saya dapat ni, lepas tu saya macam, apa benda? Saya bau dia macam memang sangat busuk. Paku ni memang sangat-sangat busuk. Apabila saya tanya tentang benda ni dekat orang kampung, saya tanya kepada orang pertama, saya tanya adalah Pak Majid. Pak Majid, sebenarnya Abang Man ni siapa? Dan mereka mula menceritakan kepada saya, Abang Man ini dulunya memang budak yang sangat pandai, yang memang ada satu kelebihan, kepandaian yang tinggi dekat kampung tu. Beliau adalah orang yang belajar macam mana buat tar semua untuk. So dia adalah orang, sebelum dia berkahwin, dia dah budak yang sangat pandai lah dekat kampung tu, sampai dia belajar dekat luar negara. Lepas tu dia balik. Apabila dia balik, dia bertemu dengan satu orang wanita. Selepas itu mereka berkahwin. Dan apa yang lagi menarik adalah, selepas perkahwinan tu berlaku, besoknya Abang Man mendadak kaya. Okey, sebelum dia cerita lebih panjang,
Cik Majid ada tunjuk saya satu rumah. Dia cakap, nampak tak sebelah homestay kau tu ada satu rumah banglo yang sangat besar dekat kampung ni. Saya cakap betul, tapi nampak macam dah ditinggalkan. Betul, itulah rumah Man. Saya cakap ya betul. Dia cakap Man ni lepas dia berkahwin, dia dapat projek untuk buat jalan raya dekat satu kampung ni. Maknanya satu kampung, contoh kat Johor Bahru ni, so dekat area Muar ke apa, dia yang buat semua jalan raya di Tartu. Dia lah kontraktornya. So dia memang mendadak kaya pada waktu itu. Tapi apa yang lebih menarik dekat situ, orang kampung cakap diorang tak tahu mana datang orang rumahnya Man ni. Sebab diorang tak tahu mana asal usul dia, siapa family dia, siapa makcik dia, siapa bapak dia. Diorang tak tahu. Tiba-tiba Man bawa, dia cakap dia dah pun berkahwin dengan isteri dia. Nama dia saya rahsiakan kat situ ada ni sikit lah. So selepas ada beberapa iri hati, sikap iri hati pada penduduk-penduduk yang, sebab isteri Man ni kalau korang ni nampak dia ni Cik Majid cakap dia cakap korang akan rasa macam memang cantik sangat. Dia punya cantik tu memang cantik secantik-cantiknya tau. Tu yang Cik Majid cakap. Lepas tu kalau dalam 500 meter dia nak datang tu, dia akan ada bau wangi yang sangat kuat. So diorang dah tahu dah, oh ni isteri Man nak datang, nak order makan. Memang wangi, cantik, orangnya sopan dan santun. Tak pernah pun nampak muka dia masam. Dia akan senyum saja. Itu yang terjadi. Dan pada satu hari tu, rumah Man ni dirompak oleh penduduk yang tak puas hati dengan ni. Sebab ada yang katakan waktu nak buat jalan tu ada tanah-tanah yang diambil secara paksa, dan ada yang dibayar tidak ikut dengan harga tanah lah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi waktu kejadian tersebut berlaku, Man diikat dan isteri beliau dikatakan yang ini wallahu a'lam dirogol, dan selepas dirogol dibuang di gaung. Itu. Jadi waktu tu Man cakap, waktu Man dapat lepaskan ikatan tu, Man pergi jumpa dengan penghulu. Diorang pun mula cari isteri dia, tapi mayatnya sehingga hari ini tidak dijumpai. Dan Man start jadi macam tu apabila isteri dia hilang. Ini dia hilang. Dia dibuang gaung tapi mayat tak jumpa, apa tak jumpa. So mula daripada hari itu dia dah mula hilang kewarasan, dan hari-hari dia akan berpusing-pusing untuk mencari isteri dia. Tapi apa yang pelik lagi, rumah Man dekat sini, dia takkan lalu ke sini. So dia akan pusing jauh. So kedai dia kat ujung, so dia takkan lalu kat depan. Dia cakap dengan ketua kampung, selagi dia tak jumpa isteri dia, dia tak akan pernah jejak kaki ke tanah rumah dia. Dan ada orang-orang kampung yang lebih aula katakan isteri Man ni adalah manusia gaib yang dipaku menjadi wanita. Wallahu a'lam. Tapi itulah sebenarnya yang berlaku. Sebenarnya memang betul ada benda-benda yang dilakukan oleh Man, dan sebenarnya paku yang dikatakan yang diberi pada saya ni adalah paku yang dicocok oleh isteri dia. Waktu kejadian tu berlaku, waktu ketika isteri dia dirugul, paku itu tertanggal. Dan waktu Man jumpa dengan penghulu dan juga ketua kampung, memang paku ini ada di tangan beliau, sambil tangan beliau berdarah. Cuma orang-orang kampung ingat sebab Man waktu tu cedera ditusuk di sebelah sini, saya rasa dia cakap ada lagi luka. Waktu dia buka baju tu memang saya nampak ada luka cocokan, tikaman yang tembus. Saya nampak lah dekat situ. So itu memang menarik minat saya lah. Lagi satu, saya yang dapat benda ni. Cuma apa yang ajaib lagi, waktu kejadian selepas saya pulang, barang ni saya letak di sebelah pintu kereta saya. Dekat bawah tu dia ada kompartmen, so saya letak situ. Okey, dalam kejadian tersebut apabila saya dapat paku tu dan saya dah dapat tahu kejadian-kejadian tersebut, sebenarnya saya nak pergi mencari Abang Man. Tapi waktu tu Abang Man hilang untuk beberapa hari, dan saya letakkan benda tu di tepi doktrin saya. Dan selepas itu ada satu penyelia daripada satu company ni panggil saya untuk pergi ke Gerabak. So waktu tu memang saya rushing, schedule saya pack. So saya pergi terus ke sana. Dan pada mulanya saya ingat tak apalah, nanti habis daripada buat video Gerabak ni,
saya pulang ke Abang Man ataupun saya bagi kepada Pak Majid. Dan apabila saya selesai rakaman di gerabak, benda tu hilang. Maknanya kawasan gerabak tu ni bukan gerabak yang ni gerabak puaka dan satu gerabak lagi yang berada di kawasan tersebut. So pas saya selesai di gerabak tersebut, saya tengok di tepi door trim saya dah tak ada paku tersebut. So saya dalam pemikiran saya waktu tu, kereta saya tak lock. So saya ingat mungkin Abang Man ambil balik. Lillahi ta'ala, itulah yang terjadi sebenarnya pada saya, pada pemikiran saya. Tapi benda itu tidak berlaku. Okay, benda itu tidak berlaku dan barang itu hilang begitu saja. Dan saya lebih pada Pak Majid dan juga Ketua Kampung, dia kata tak apa Dam, jangan fikir bukan-bukan, biarkan saja. Apabila benda ni semua telah berlaku, benda ini datang kembali di doktrin yang lain. Doktrin saya dah tukar, so ini adalah doktrin baru. Dan apabila saya keluar dari kampung itu, benda ni hilang. Demi Allah, memang hilang. Memang tak ada langsung, tak ada dekat saya, memang tak tahu kat mana. Lepas tu pintu saya ni problem, so saya tukar satu set. So dengan doktrin tu saya tukar. So saya sekarang ni doktrin baru. Jadi apabila office ini dimula terasa gangguannya, dan bila ustaz tersebut membuka hijab saya untuk saya ambil wafak yang disembunyikan di sini, benda ini muncul kembali di dalam kereta saya. Ini benda ni, kejadian ni baru beberapa hari dia datang balik. Ni benda ni saya tak bereka-reka, tapi dia memang datang balik. Paku Pontianak yang dicocok di bahu kiri isteri Abang Man sekarang kembali di dalam kereta saya. Saya sebenarnya ada niat untuk pergi ke Perak kembali untuk pulang kan, bagi balik kepada Abang Man ataupun orang lebih aula kat sana. InsyaAllah mungkin saya akan pergi ke sana untuk pulangkan benda ni. Dan apabila semua ni selesai, benda ni saya belum selesai lagi. So inilah yang saya perlu pulang ke sana ataupun saya cuba cari Abang Man, Ketua Kampung. Saya cuba kontak Ketua Kampung tu tak dapat, dan penghulu pun tak dapat. Mungkin mereka tukar nombor, Allahualam. Saya akan pergi sebab kampung ni dia terpencil sikit. Dia moden tapi dia terpencil. Dan orang-orang sana memang sangat-sangat baik. Diorang punya hasil bumi memang sangat menarik. Buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya komplit kat sana. So diorang tak banyak bercampur dengan orang luar. Jadi itulah yang agak pelik bagi saya. Kadang-kadang ada manusia, sesetengah manusia, mereka cuba mencari jalan pintas untuk mereka mendapatkan sesuatu benda yang mereka inginkan. Dan ada satu manusia yang lain daripada yang lain, dan ada yang suka sangat iri hati dengan apa yang manusia lain ada. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang memang kita tahu akan ada dekat seluruh manusia-manusia yang dibisikkan oleh syaitan agar sentiasa sesat di jalan Allah SWT. Biar apapun, selagi kita manusia yang berpegang kepada agama dan didikan kita ni yang masih lagi di jalan Allah SWT, kita akan mampu untuk menepis segala rintangan dan juga dugaan ataupun sihir-sihir yang dihantar kepada kita. Yang paling penting, kita mestilah cuba ikhtiar mana yang lebih baik untuk kita cuba, untuk kita ubah segala-galanya. Paku Pontianak ada di tangan saya. Ini bukan cerita dongeng, tapi inilah cerita sebenar-benarnya. Cerita realiti pada tahun 1988. Paku yang pernah dicocok bukan di leher tapi dikatakan di bahu kiri. So itulah sedikit sebanyak perkongsian saya. Saya akan buat video untuk pengantaran saya ke sana, Paku Pontianak. Jumpa lagi.